Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada preview terakhir ni, yang ketiga, ingin Ustaz kongsikan sesuatu yang telah pun daftar untuk claim mastery. Kita akan jumpa hari Ahad nanti. Ya, ini pada minggu ni lah, Ahad malam nanti insya-Allah. Anda selepas lalui pada sesi, setiap sesi lah kita lalui itu, penerangan tu yang Ustaz sampaikan 10% sebenarnya. Kena kita jumpa dalam sekitar 1 jam lebih, tak sampai 2 jam, itu 2 jam lebih kurang. Itu hanya mengajarkan, berkongsikan macam mana kita nak spot. Jadi 10% adalah penerangan guru. Tetapi 90% adalah masa yang kita perlukan, yang kita kena doa kepada Allah SWT, dia berikan masa yang berkat tu, kita kena buat sendiri. Jadi kita kena baca Quran hari-hari, kita kena spot balik. Kita tengok ini yang dalam program yang saya kongsi. Ini yang saya belajar. Oh, tiba-tiba kita stuck kan. Jadi kita stuck saja, maka kita boleh call lah Ustaz ke WhatsApp Ustaz kan. Ustaz pun ada soalan tadi. Ada pelajar tanya, ada few, alhamdulillah. Cuma sabarlah pasal ramai orang tanya, jadi tak boleh spontan kan. Jadi ingat siapa yang masuk Kalim Mastery, alhamdulillah, tahniah. Anda beramanah, ada 140, 150, 160, Masya Allah. Jadi yang masuk mastery, jangan lupa pengajian weekly. Itu belajar topik. Yang mastery ini adalah untuk, anda faham siapa kata mastery? Ya, ini untuk kemahiran. Jadi setiap minggu tu 10% adalah pertemuan dengan guru. Ustaz akan ajar pelan-pelan. So jangan risau. Ada yang katakan boleh tak pelan-pelan? Memang pelan-pelan. Cuma sekarang ni, pelan-pelan waktu penerangan. Nanti anda sini yang cepat. So penerangan tu go slow, tak faham go slow. Tengok baris-baris terjemah, baris-baris terjemah. Tapi selepas kita dah mendapat ilmu tersebut, yang 90% masa tu lah masa anda. Anda yang baca Quran hari-hari, anda yang cari, ada revise, kena cari, anda yang situ anda yang cari sendiri, anda yang bongkar keindahan dan pattern-pattern itu sendiri. Apabila anda dah berlatih to be, baru nanti anda cepat, anda sendiri cepat. Kan? Jadi insya-Allah Ustaz akan ajarkan pelan-pelan dan juga insya-Allah dipermudahkan. Jadi setiap pertemuan kita akan ada apa? Kita akan ada Syahatul Istighfar, baca doa. Kita baca doa yang Nabi baca. InsyaAllah kita yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya, mari kita sambung balik. Kita sambung balik apa yang kita bincangkan daripada semalam tu. Jadi untuk melihat Quran, kita nak bezakan, katalah sini. Baik, ini bukan kita belajar tau. Ini adalah, orang cakap atau apa? Ini cuma preview. So you jangan stress Ustaz laju ke tidak. Ini cuma preview. So preview ni jangan risau-risau. Jangan ditakuti. Pasal apa, kita just nak kenalkan apa kita belajar. Jadi mind map kita pada mastery apa dia? So mind map kita ada, okay Ustaz tunjukkan. Mind map kita ada 3. Untuk mastery pun ada mind map. Mind mapnya yang ni. Ni mind map kita. Yang pertama ni, yang kita dah go through. Dia banyak berubah kan. Ini perbincangan kat mana tau? Yang kita belajar ni adalah perbincangan nak tahu yang ini ke yang itu. Ini. Ni yang fi'il, yang zilu ke, yunazilu ke, yunazalu ke. Ni kita ceritakan ya pada second last letter UE untuk dia kenal ni insya-Allah lah. Okay, so ini yang mind map pertama ni dalam pelatihan kat sini. Saya tunjukkan mana dia. Okay. Ni. Okay. Ni kita mind map ni. Jadi anda kena selalu bermain-main dengan ni. Nanti insya-Allah lah saya akan terangkan macam mana kita punya ni. Dan mind map kedua apa? Mind map kedua yang ni. Yang kita sedang lalui tu. Ni secara tak langsung mind map dia. Jadi mind map yang color isim-isim ya. Jadi apabila kita masuk yang ni, nanti kita akan yang belajar ini pula kan. Perhatikan Yang ini kita masuk mim lebih 3 huruf. Ini kita belum belajar, jangan risau, kita belum belajar pun, kita baru preview. Isim. Ini mind map kedua ni cerita lah.
Ada mukhlisun, ada mukhlisin. Ada mukhlasun, ada mukhlasin. Ini semua dalam Quran ni. Pertama, ada mursalun, ada mursalin. Ada pula khaliqun. Ni semua jangan risau. Ustaz terangkan sikit je. Mim, mim, mim lebih 3 huruf. Isim. Dah, 1. Okey. 2. Waw nun, ya nun, ya nun, waw nun, jamak. Dah settle. Jamak tu ramailah. Kan? Kemudian muslimuna, muslimina, muslimina, muslimuna, muslimina. Tanda rafa', dalam ayat, tanda nasab ataupun jar. Muslimina, muslimina. Kita dah belajar ni. Ini dalam ayat. Okay. So kita nak decode lah, decode kalimah sebenarnya. Decode kalimah. Jadi sini ada muslimuna, muslimina, muslimina. Dah. Okay. Kemudian apa lagi yang kita nak tahu? KK, kosakata. Kalau kosakata ni ikhlas ataupun memurnikan. Jadi memilih pun boleh, mengikhlaskan boleh, mukhlisin orang yang ikhlas kan. Jadi nanti kita punya fokus dalam masteri nanti, yang ni mu'i, ini mu'i. Mukhlisina, mukhli. So mana dia punya second last letter? Ini second last letter. Sama juga macam yang fi'il tu. Okey, Ustaz ulang balik, tolong jangan catat apa-apa pasal kita preview saja. Sepanjang pengajian nanti ini semua kita akan masterkan dia kan. Ini second last letter. Kau yang ini macam mana pula? Mukhlasin, mukhlasin tu isim. So kita tengok yang baris ni, kita mana dia punya baris dia tu. Ni yang second last letter yang berubah. Dah. Okey. Nak tambah lagi sebagai preview boleh. Ataupun ni yang kata ataupun ber. Okay, kita padam sikit. Minta maaf tak sesuai sangat. Mungkin font sudah terbesar. Okey. Ini ataupun ber. Yang ataupun yang ber. Dia maksud saya dalam terjemahan bahasa Melayu. Okay. Yang ni pula di. Yang ni atau yang ber. So mukhlisun, mukhlisina, dia dalam maksud sama juga. Ia ini orang-orang yang mengikhlaskan diri. Orang-orang yang berlaku ikhlas. Orang-orang yang berlaku ikhlas. Ni ada ni lah. Mu'i. Orang-orang yang berlaku ikhlas. Mengikhlaskan diri. Yang waw nun, ya nun kat sini, ini bab nahu. Rafa', nasab, jar. Kan settle. Okay. So dengar, kita bukan nak belajar hari ni tau. Jangan catat-catatkan. Ini preview saja. So nothing to worry. Pasal pada preview yang kedua tu kita tentang fi'il. Ini masteri yang kita nak akan lalui. Kita ada tahapannya. Kemudian yang ni mukhlasin. Okey. Jadi kalau yang ditulis tu dia. Okey. Ini pula mu'i. Ini pattern kita nak kuasai. So ada 3 kan. Pertama apa? Pertama kita kena kenal dia isim ke fi'il. Kita tahu isim pada mim. Kemudian kita nak tahu ini siapa mufrad, musanna ke jamak. Dalam isim dalam isim bukan fa'il dia. Mufrad, musanna, jamak. Ni dalam isim. Jadi ini jamak lah. Ada waw nun dengan ya nun kan. Ketiga pattern dia lah. Pattern dia mu'a ke mu'i untuk kelompok apa. Baik. Kalau mukhlasin orang-orang yang diikhlaskan. Subhanallah. Orang-orang yang diikhlaskan. Orang-orang
yang berlaku ikhlas dengan orang-orang yang diikhlaskan beza. Mukhlisin, mukhlasin. Sebut pula. Tolong terjemahkan dalam dalam awak punya chat. Disebut pula, tak dengar Ustaz. Mukhlisun atau mukhlisin sama juga. Yang ni waw nun rafa' dan sajam. Jadi orang-orang apa? Yang berlaku ikhlas. Tulis sikit. Yang ini mukhlasin, orang-orang yang diikhlaskan. Yang ni diikhlaskan, ni yang berlaku ikhlas. Jadi kita nak jadi orang-orang yang berlaku ikhlas ke atau orang-orang yang diikhlaskan? Kan? Faham Baik. Apabila kita orang-orang yang berlaku ikhlas adalah mukhlasin ke mukhlisin? Cuba tulis dia punya dalam Rumi. Mukhlisin ke mukhlasin? Satu terjemahkan. Mukhlisin ke mukhlasin? Tulis terjemah bagus. Sekarang Ustaz awak tulis kalau mukhlisun ke mukhlisin itu terjemahannya apa? Kalau mukhlasun dengan mukhlasin terjemahannya apa? Okey. Baik. Sebenarnya kita nak belajar boleh ada masa sebenarnya. Baik. Kita tengok. Okey, jelaskan. Cuba kena tuliskan mukhlasin ke mukhlisin. MU apa? Kena MU mukhla LA ke LI. Baik. Sekarang awak nak jadi orang yang mukhlisin ke awak nak jadi orang yang mukhlasin? Soalan seterusnya. Okey. Baik, sekarang cuba kita perhatikan contoh ayat. Contoh ayat. Contoh ayat mana Ustaz nak ambil kat sini kot. Bukan mana-mana. Okey, mari kita tengok contoh ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca Quran sikit lah. Kita baca Quran sikit. Dah nampak tak ayat ni? Ayat surah Al-Hijr. Okey, kita nak fokus ni apa? Fokus kita adalah mukhlasin, mukhlisin. Okey, tengok elok-elok. Tak usah buat apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun. Ini kita dah belajar. Khaliqun. Yang mencipta bashar. Ini orangnya yang mencipta seorang lelaki min salsalin min hama'in masnun. Ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, dari lumpur hitam. Jadi Allah kata aku akan menciptakan. Maknanya ini sungguh aku khaliqun, bukan yakhluqu. Ini isim. Khaliq, kalau gunakan aku ni akan ciptakan khaliqun. Ini isim. Nampak? Kerana Allah tak guna yakhluqu. Akhluqu, aku ciptakan. Jadi betul-betul. Maksud kalau Allah gunakan khaliqun ni, maksudnya penciptaan ni bukan main-main. Jadi Allah nak ciptakan Nabi Adam lah. Okey, lanjut. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِي مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ada alif. Subhanallah. Ini semua fi'il madi kita akan belajar juga, tapi belum masanya. Okay, pasal ada tanda. فَإِذَا, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan, maka telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku. Faqa'u, maka tunduklah mereka dalam keadaan sajidin. Siapa dia? Para malaikat. So sajid ini dengan alif. Khaliq ini ada alif. Ini yang menunjukkan bentuk isim ni. Sajid ini ada macam jamak muzakkar salim kan. Jadi ni jamak. Siapa yang sujud? Para malaikat. Jadi Allah tak adakan faqa'u lahu atau lahum tu yasjudun. Fasajadal malaikah. Fasajada, maka telah sujudlah para malaikat. Ini fa'il untuk siapa yang sujud. Semuanya, kulluhum ajma'un. Semuanya sujud. Okay, pelan-pelan. Tengok apa yang Ustaz tulis ni. Jangan tengok lain. Tengok pembincangannya. Kecuali illa iblisa. Kecuali iblis tak nak sujud. Dia enggan. Aba.
an yakuna. Siapa yakuna ni? Kita dah cerita semalam. Siapa ya maunun? Yakuna. Kunu. Okey, tak apa, kita tinggalkan ni, dia something unik sikit. Ma'as-sajidin, bersama orang-orang yang sujud ni, para malaikat yang sujud as-sajidin. Jadi kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang sujud. Jadi malaikat yang sujud kat sini digunakan sajidin, bukan yasjuduna. Betul-betul sujud ni. Betul-betul sujud. Qala telah berkata, ya iblisu, Allah berfirman. Jadi kita cakap Allah berfirman. Wahai iblisu, ya iblisu, malaka, apa sebabnya engkau ni laka? Allah tidak takuna engkau ni jadi orang. Ni ta dengan ta ni engkau lah. Ini kita belum belajar, yang tinggal dulu. Allah takuna ma'as-sajidin, bersama orang yang sujud. Bukan orang-orang, bersama mereka yang sujud tu as-sajidin, para malaikat. Jadi Allah gunakan malaikat ni yasjudun ke isim? Sajidin. Ma'a as-sajidin. Okey, macam mana kita tahu as-sajidin malaikat? Bukan mereka yang sujud ni. Macam mana kita tahu? Kita tahu ni daripada alif lam, makrifah. So makrifah ni menunjukkan para malaikat lah, ma'as-sajidin. Qala, berkata iblis, lam akun li asjuda li basharin. Allahu akbar. Lam asalnya akunu. Ini ada hamzah kan? Kita belajar tak dulu? Ada preview kan? Hamzah aku kan? Jadi akunu, aku jadi, tapi lam masuk. Baru semalam cerita pada mati. Maksudnya aku tidak akan li asjudu. Ni fi'il mudhari', ada asjuda, li asjuda. Ni cuma ada sebab lah. Dia li kat sini. Li asjuda, dan tidak akan aku sujud kepada manusia, li basharin, kepada bashar tu seorang manusia. Khalaqtahu, ya ini fi'il madhi, jangan risau. Engkau telah ciptakannya daripada lumpur yang hitam, salsal, min hama'in masnun, yang bentuk yang busuk lah. Ni siapa? Iblis kata. Qala, Allah pun berfirman, ukhruj, kau keluarlah. Ya Iblis, kau keluarlah. Minha, daripada syurga. Fa innaka, sesungguhnya engkau ni daripada Iblis tu, rajimun. Ini dalam bentuk fa'ilun. Benar-benar terkutuk. Wa inna, sesungguhnya, alaika, bukan wa innaka, tapi alaika kat sini. Ini pun kita akan bincang lah. Kalau wa inna dah taukid, innaka sungguh engkau. Sesungguhnya alaika ni Allah berani sumpah lah. Allah laknat dia. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Kalau kan maksudnya ketukan sumpahan Allah tu, laknat Allah sampai di kiamat. Kemudian qala rabbi, dia berkata, apa Iblis kata? Berkata Iblis, ya Tuhanku, fa'anzirni, maka berikan aku masa sikit pada ila yaumi yub'atsun. Ada yub'atsun ni, yub'atsun, masa ni, mereka ataupun masa kat situ manusia. Manusia ni ya dengan onun mereka. Ada u'a, dibangkitkan. Kita belajar belum? Ya u'a, dibangkitkan. So ini semua masteri kena berlatih lah. Mereka, yang ni siapa? Manusia tu dibangkitkan, ni cerita semalam. Tapi apa yang menarik kat sini tau, saya nak kongsi ya. Iblis, subhanallah, Iblis kan. Iblis tu dia masih panggil Allah Tuhanku. Dia masih mengaku tu Tuhan. Rabbi, qala Rabbi, Allahu akbar. Kita Allahu akbar, tak mau cakap dah. Lanjut, panjang cerita tu. Qala, dia berkata, fa innaka, sesungguhnya engkau Iblis, termasuk minal munzarin. Munzarin, mu'a untuk isim, ingat. Mu'a. Maksud ni yang diberi tanggung. Tengok ada takmim. Mu'a. Kita tengok balik kat sini, kita punya catatan Mu'a tadi awak cuti ni. Ada tak? Kita tukar je. Munzarin, yang diberi tanggung. Munzarin,
dia munzarin lah. Pasal ni kedudukan ayat. Munzarin. Waw nun ya nun tak usah risau pasal tengok kedudukan ayat. Munzarin. Yang diberi tangguh. Yang diberi tangguh. Baik, kita patah balik kat sini. Cerita dia apa lagi? Kenapa dia munzarun bukan munzarun? Kerana ada min. Kan dah dapat kan? Tapi yang munzarun boleh, munzarin boleh. Tapi kenapa yang munzarin tu? Kerana kedudukan nahu dia lah yang kita belajar. Jadi Allah berikan tempoh. Apa yang Allah tempoh? Tempoh untuk dilewatkan. Dan dia akan, apa dia buat? Ila yaumil waqtil ma'lum. Sampai hari yang maklum, yang ditentukan. Cuba dengar apa yang Iblis kata ni. Qala telah berkata, Rabbi Tuhanku. Ya, ini Iblis kata, masih dia panggil Tuhanku lagi Iblis ni, ya Allah. Bima aghwaytani, oleh sebab engkau telah memutuskan aghwaytani, bahawa aku sesat. La dengan nun sabdu. Okey, Ustaz nak tanya. Ada tak semalam punya preview kita cerita lam dengan nun sabdu? Tolong tulis, ada tak? Ustaz nak tanya. Masih ingat lagi tak? Jadi nanti dalam mastery, ini kena master lah. Lam tu sungguh benar-benar. Sungguh benar-benar. Okey? Sungguh benar-benar. So sekarang ni ada Hamzah di depan. Ingat tak fi'il mudhari'? Hamzah di depan siapa? Hamzah di depan aku Uzayyina. Aku akan indahkan. Jadi Hamzah di depan fi'il mudhari', kita punya ni, yang ni dia kata apa? Pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik tu Uzayyina. Aku menjadikan. Jadi ini lafaz Iblis. Dia kata aku akan sungguh benar-benar aku akan mengindahkan bagi manusia itu lahum di bumi ini wala ughwiyannahum. Ini janji Iblis. Sungguh nun kita dah cover semalam lam dengan nun sabdu. Dan sungguh benar-benar ughwiyan, ada Hamzah tak depan. Kita tengok ada Hamzah tak depan, ni pun ada Hamzah. Siapa kalau Hamzah? Hamzah nun yata. Hamzah tu aku. Jadi kuasa katanya sesatkanlah. Dan sungguh benar-benar aku Iblis ni akan sesatkan mereka semuanya ajma'in. Semuanya. Allah Akbar. Jadi ni kata Iblis kerana kata-katanya apa? Wahai Tuhan, Engkau telah izinkan aku untuk hidup, maka kerana itulah aku dah putuskan bahawa aku sesat, maka aku akan aghwiyatani la mengindahkan. Ni janji Iblis kita, sebab tu manusia tertewas dengan dunia. Sungguh benar-benar aku akan indahkan bagi manusia tu bumi, segala nikmat-nikmatnya. Dan sungguh aku sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya manusia tu. Allahu Akbar. Okay, sekarang kita perhatikan ini. Inilah kita nak tanya. Kecuali, kata Iblis, kecuali illa ibadaka, hamba-hamba kau, minhum, di kalangan mereka, kata Iblis, yang tak mampu Iblis tewaskan, al-mukhlasin. Sekarang Ustaz tanya. Tengok elok-elok. Al-mukhlasin ke al-mukhlisin? Tolong jawab. Soalan ni mukhlasin ke mukhlisin? Kalau mukhlasin apa maksudnya? Kalau mukhlisin apa maksudnya? Tadi kita dah catat tak? Okey, mukhlasin apa? Ini tulis mukhlis lah. Okey, tulis. Tolong nyatakan apa maksud mukhlasin? Apa maksud mukhlisin? Ustaz nak apa tu? Nak tengok awak punya jawapan. Tadi ada catatkan tak? Okey. Orang-orang yang ikhlas ke? Orang-orang yang berlaku ikhlas ke atau orang-orang yang diikhlaskan? Masya Allah. Kenapa ayat ni tak sebut mukhlisin? Jadi sebab itulah kita belajar pattern ni. Kan kita dah belajar ni kan? Mana tadi kita punya nota ni? Ni. Okay. Betul tak? Kita punya nota Ustaz tunjukkan betul. Okay. So kat sinilah apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran kan, kita membezakan kalau mukhlisin dalam isim lah. Mukhlasin itu berbezalah. Kalau mukhlisin orang-orang berlaku ikhlas. Kalau mukhlasin orang-orang diikhlaskan.
Jadi apabila awak baca mukhlisin, mukhlasin, khalisin, awak akan terjemahkan ikhlas saja. Dan satu. Dan anda kalau ikuti program mastery kan, di sini kita akan kena berlatih. Sebab tu Ustaz katakan Ustaz akan bimbing anda itu cuma 10% bang. 10% je. And then 90% is all yours. Your time. Hari-hari buka Quran, cari, kita tadarus, kita ada talaki dengan guru-guru masing-masing. Awak cari, anda mendengar Quran, anda catatkan, ada book. Itu is your job. 90%. Kita punya 10% saja dengan Ustaz. Ustaz kasih lead je. Baik. Then kita comes to here. Kenapa tidak disebutkan mukhlisin? Orang-orang berlaku ikhlas. Kecuali orang-orang Iblis kata apa? Dia kata kat sini kan. Sekarang kita akan gunakan minda tadabbur. Kenapa dalam ayat ni, dalam surah Al-Hijr ayat 40, tak dikhabarkan Iblis berkata apa? Aku akan sesatkan semuanya. Semuanya akan aku buat pandang mayat pada bumi, aku sesatkan semuanya. Datuk Iblis kata, kecuali hamba Engkau ya Allah, daripada kalangan mereka yang diikhlaskan, bukan yang berlaku ikhlas. Subhanallah. Kerana kalau anda nak ikhlas pun, itu perlu minta bantuan Allah. Saya ulang balik. Kalau anda nak kata saya ikhlas, kalau ikhlas, itu pun masih minta bantuan Allah. Kalau mukhlisin, awak sendiri ikhlas. Orang yang ikhlas. Tapi mukhlasin yang diikhlaskan maksudnya bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bantuan Allah Subhanahu wa taala. Faham ke tidak semua? Kalau kita perhatikan pula nanti, kita akan tengok contoh-contoh yang mana dalam ni. Allahu Akbar. Nampak tak apa yang Ustaz paparkan kat sini? Okey. Dalam Quran, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa ibadallahil mukhlasin. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang diikhlaskan. Illa ibadallahil mukhlasin. Jadi berulang-ulang, yang ini kelompok orang yang diikhlaskan. Maka kita kena doa pada Allah Subhanahu taala, bantu aku untuk berlaku ikhlas dalam apa jua pun perbuatan kita. Jadi kalau tak ada dengan bantuan Allah, syaitan iblis akan ganggu kita. Mungkin dia buat kita malas untuk ikut program ni. Mungkin dia buatkan untuk kita mudah berputus asa. Kan? Subhanallah. Okey, inilah kita nak tahu penggunaan isim. Jadi kita akan sambung. Kita akan sambung balik. Subhanallah. Mana kita punya mind map? Mind map pertama adalah yang ni. Ni kita mind map pertama. Okey. Mind map kedua ini. Jadi tiap-tiap pertemuan kita akan adakan dua mind map ni. Tetapi nanti apabila kita masuk pada mana tahu, kita masuk pada kita punya mana? Kita punya pelatihan kan? Nanti Ustaz akan tunjukkan. Kita yang mula pelatihan minggu depan lebih mudah sikit. Cuba Ustaz tunjukkan insya-Allah. Kita akan mulakan dengan kalimah-kalimah yang mana itu dia ini lebih banyak diulang-ulang dalam Quran. Cuba perhatikan Ustaz tengok Mastery 1 mana Ustaz punya akses. Okey. Kita kalau kita perhatikan di dalam kita punya kosakata yang berulang-ulang, ada 100 kosakata yang selalu kerap diulang, kita akan mulakan tu dulu. Jadi ini katalah yaqulu. Ini permulaan minggu depan kita cover ni. Ini kita punya first worksheet example. Kerana lafaz qala paling banyak dia keluar dalam Quran. Jadi kita akan bermain ni dulu. Yaqulu, naqulu siapa? Kita akan mantapkan ni dulu. Okey, yaqulu siapa fa'il dia? Yaquluna siapa? Naqulu siapa? Taqulu siapa? Taquluna. Sikit-sikit aqulu ni. Lepas tu pindah lagi ke bawah. Pastikan berkata la yaquluna tambah satu huruf.
La yaqulunna siapa? Fa sayaqulun. Antaqula. Ni semua dalam Quran ni. Taqulana. Go step by step. Tak pasti lagi ni atas balik, naik atas balik, ulang balik. Kan? Tapi kena zoom lah. Minggu depan semua kena zoom. Kena zoom. Okay. Kemudian kita akan masuk lagi, tambah lagi. Yaquluna bi afwahihim. Idh yaquluna adh-dhalimin. Adh-dhalim ada alif tu, ada isim. Wa yaquluna sami'na wa asayna wal yaqulu qawlan sadida. Ni semua nanti kita cerita. Jadi ni exercise, first exercise. Tapi kita punya mind map apa? Mind map yang Ustaz akan terangkan sebenarnya ada 3 lah. Nanti kita ceritakan. Tapi Ustaz tunjukkan yang apa? Yang nombor 1 dengan 2 dulu. So, kita punya mind map untuk mastery, nak maklumkan, dia adalah yang ni, yang anda dah print kan. Raja'ah ni kita akan berlatih dia pasal ni banyak berubah dengan yang isim ni. Isim ni. Ni kita punya 2 mind map. Okay, ada lagi satu tu nanti dulu. Itu Sister Rabia tengah bantu Ustaz untuk gunakan. Baik, sekarang kita go through bismillahirrahmanirrahim. The next part Okay, mari kita try pelan-pelan. Sekarang kita tengok ya'lamu, siapa ya'lamu? Cuba ya'lamu kita kena tembak apa bang? Fa'il, ya dia. Alima ya'lamu, dia mengetahui. Tapi alimin. Dia alimin ataupun alimin pun baris belakang untuk saya risau. Ni pun dia mengetahui. Tapi kat sini dah dimasuk dengan alif. Maksud ini isim. Alimil ghaibi wasyahadah. Yang mengetahui. Ila alimil ghaibi wasyahadah. Kepada yang mengetahui yang al-ghaib. Jadi antara ni kita akan kongsi jugalah. Ila alimi baris bawah ni kerana ada ila. Al-ghaibi baris bawah kerana dia kata sandaran. Alim sudah pasti siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Ila alimil ghaib. Jadi ni bentuk isim ke fi'il? Alimi. Dia bentuk isim. Jadi tak gunakan ya'lamu. Thumma turadduna. Okay, tengok pelan-pelan. Mana kita dah cover semalam? Ada ni kan? Tembak ta dengan waw nun. Ta waw nun siapa? Mereka ke kamu semua? Kamu semua. Radda Okay, kosa kata tak tahu apa? Second last letter. Pasal ni last letter. Okay. Kalau jadi apa? Semalam masih ingat tak? D kan? Jadi ini fi'il mudhari' pasal kita nampak tanda-tanda fi'il. Waw nun kat ni. Jadi kembali. Thumma turadduna. Kemudian kamu semua dikembalikan kepada ila alimil ghaib. Yang mengetahui yang ghaib Allah Subhanahu wa taala. Kan? Okay. Slowly. Tambah lagi. Mana satu yang isim daripada alima ya'lamu? Okay. Kalau alim lebih kuat daripada ya'lamu. Kalau alimun lagi kuat daripada alim. So this one is stronger. This one is stronger, but this one is much more stronger. Pasal pattern. Jadi Allah SWT kata, Innallaha alimun bima yasna'un. Okey, semalam ni cerita apa? Ya, tembak ni. Kan master kita kena, lama-lama kita akan fasih lah insyaAllah. Lama-lama kita akan fasih. Ya, ini, ya ni, ya. Dengan wanun, mereka. Kita kena tembak fa'il lah. Pasal kita kena kenal fa'il kan. Sebab tu pelatihan tu kita bina fa'il, fi'il mudhari' tu. Yasna'un mereka, sana'ah melakukan. Jadi Allah gunakan inna, Allah gunakan alimun sifat kepada Allah SWT. Jadi nanti kita kupaskan ini isim inna kerana dia nasab. Ini rafa' khabar inna. Pun dalam sebab-sebab isim berbaris belakang. Kita pun akan go through every exercises. Kita akan tengok pada pattern untuk kita master dan juga kita kupas juga nahwu kita. Sikit sebanyak secara bits pieces lah. Innallaha alimun bima, tentang apa yang yasnaun mereka lakukan. Next one. Masya Allah. Sebut ni.
Allamul ghuyub. Sekarang kita akan bulatkan ni. Ini semua pattern-pattern yang kita akan catatkan. Kalau ini ada, ini kuat. Satu. Alim. Lagi alimun. Lagi kuat. Yang ini alam. Maka ini lagi tambah bersangatan. Subhanallah. Bila ayat ni masuk macam gini pula. Jadi ini lagi tambah lagi. Allamul ghuyub. Okey. Baik, kita tengok sini berapa. 1, 2, 3, 4. Okey. Ni 1, 2, 3, 4 huruf. Ini 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Pasal ada sabdu, every sabdu ada 2 huruf. 4 alif, 5 huruf. So ni 5 huruf. 5. Maka dia ekstra. Masya Allah. Kan? Innaka anta allamul ghuyub. Ghaib. Dengan ghuyub, lagi banyak ghuyub. Maha mengetahui yang segala-galanya yang ghaib. Tak dapat terjemahkan lah. Tak dapat diterjemahkan kerana tak mampu diterjemahkan. Jadi ini lagi nampak tak? Innaka, kita ulas sikit. Innaka, sesungguhnya engkau. Anta lagi engkau, ya Allah. Allamul ghuyub. Allamul ghuyub. Jadi sekarang kita akan ambil pattern ni. Fa'alul. Fa'alul. Fa'al. Ala wazan. Fa'al. Ini pattern dia. Lagi ekstra kan. Jadi nanti apa buat? Ulang balik atas lagi. Ulang balik atas lagi. Turun bawah lagi. Turun bawah lagi. Naik sini balik. Kita tak nak go through all this. Mind map kita cepat-cepat. No cepat-cepat. Is lambat-lambat. Jadi kita akan kenal pattern. Katalah, mari kita ambil satu. Okay, tengok bawah sini. Yakhluqu. Okay, terjemahkan jom. Yakhluqu apa? Yakhluqu. Tak tahu. Tahulah ada ya kat sini. Dia dulu tembak isim. Tembak isim pula, tembak fa'il. Khalaqa cipta, yakhluqu dia menciptakan. Dia mencipta. Jadi kalau terjemahan apa? Dia menciptakan, dia sedanglah katakanlah. Oh ni panjang pula. Salah. Dia mencipta. Kalau khaliq, apa beza? Yang ni isim. So antara yakhluqu fi'il dengan khaliq ini lagi kuat. Betul kita letak satu X lah. X. X tu kuat lah. Ini fi'il mudhari'. So nanti kita lihat dalam ayat ni. Bila Allah kata yakhluqu, bila Allah katakan khaliq. Huwa khaliqu kulli syai'. Jadi bukan huwa yakhluqu. Baik, kita kena faham ayat sebelum sebenarnya. Macam mana bila digunakan isim, kita kena faham ayat, kita kena faham surah, kita kena tahu background ayat, kita kena tahu Allah bicara dengan siapa, who's the audience, apa cerita di sebalik ayat tu. Kita tak boleh ambil just one word dan kita andai-andaikan ini guna isim dan fi'il. Tak, dia kena ingat dia kena ada berkaitan dengan latar belakang ayat tersebut. Ayat ni kisah apa? Kat Madinah ke kat Mekah? Dengan orang siapa? Siapa bicara? Itu semua kita kena faham lah. Kan? Baik, tak apa. Jadi ayat ni huwa khaliqu. Baik, Ustaz tanya kenapa huwa bukan huwa yakhluqu. Jadi huwa jadi mubtada. Ni pun kita kupas sikit-sikit, kita ulang. Dah tengok pattern, tengok lagi. Jadi baris depan rafa'. Rafa' ni jadi khabar. Huwa, dialah siapa? Khaliqu, dialah yang khaliqu kulli. Khaliqu kulli pada bawah ni jadi apa? Kata sandaran. Khaliqu, dia tak ada alif lam, tak ada tanwin. Dia bersandar dengan kulli, setiap. Yang menciptakan setiap. Kulli dengan syai'in bersandaran. Kulli pun tak ada alif, tak ada tanwin. Syai'in ni pada bawah kerana dia bersandaran. Jadi kita kena faham kosakata lah. Terkait, ini pun terkait dengan ni pun. Sebab tu, dia semua terkait lah. So huwa ni siapa Allah? Huwa khaliqu kulli syai', kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Ni ulang balik jangan takut, ni preview. Preview ni bukan nak belajar.
preview nanti apabila masuk mastery. Setiap minggu tu ada pelatihan atau awak ustaz terangkan 10%, awak dalam minggu tu 90% awak yang kerja. Siapa yang buat dapat lah, yang tak ada, yang tak buat tak dapat lah. Kan? Next one. Nahnul khaliqun. Nahnul khaliqun. Mana satu yang isim dia sudah pasti alif lam. Ini nahnu nakhluqu ke? Nakhluqu kami ciptakan kan? Kalau nakhluqu kami ciptakan. Kata nun nakhluqu. Katalah ni kita pernah dengar ada fi'il baris na. Ada kha nakhluqu. Nakhluqu. Ini fi'il pasal nun kami ciptakan. Tapi al-khaliqun, nahnu khaliqun. Jadi kat sini adalah apa? Allah gunakan isim. Jadi kita nak tahu ayat sebelum ni apa cerita, apa kisah. Apa kisah, siapa orang ni, apa cerita dia, apa asbab nuzulnya, apa sampailah katakan nahnul khaliqun, kami yang menciptakan. Okey. Cuba ni. Baca ramai-ramai lah. Kat rumah-rumah masing-masing. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Allahu akbar. Allah tak gunakan yakhluqu. Ni. Allah Subhanahu tak gunakan khaliq atau khaliqun. Allah SWT gunakan khallaqul alim. Subhanallah. Okay. Nampak tak pattern sama? Can see tak apa patternnya? So this one kita kena XX kan. Pattern isim ni. Okay. Pattern isim. Yang 5 huruf ni lagi kuat daripada yang khaliq ni. Katalah khaliq ni dua-dua lah. Kena ada emphasis dia. Ni. Ni yang macam ni lah. Yang ni kan, ni kuat lah. Dia ada lapisan-lapisan. Tengok dulu. Inna rabbaka huwa al-khallaqul alim. Bala. Benarlah. Bala ni mesti ada cerita sebelum. So apa kisah cerita sebelum ni? Mu kena bacalah. Baru tadaburkan dia. Sampailah katakan bala, benarlah. Dia wahwal khallaqul alim. Bentuk mubtada huwa. Khalla rafa' kat sini. Sifat kepada al-khallaq al-alimu. Sifat dia kat sinilah. Masya Allah. Kan? Bala wa huwal khallaqul alim. Maksud khallaq. Okey, jom terjemahkan khallaqul. Khallaqu. Tolong terjemahkan al-khallaqu cepat. Siapa yang dapat terjemahkan al-khallaqu dengan khaliq? Okey, terjemahkan yakhluqu. Terjemahkan khaliq dengan terjemahkan khallaqul. Dapat tak? Agak-agak terjemahan sama tak? Yang maha mencipta kan? Okey. Masya Allah. Sekarang ni Ustaz tunjukkan Okay, pay attention. Tengok, dengar. Bila Allah gunakan al-khallaqul? Bila Allah gunakan pattern al-lamul? Bila Allah gunakan pattern-pattern yang menunjukkan XXX ni maksudnya besar sangatan. Baik, kita tengok ayat. Sekarang Ustaz tunjukkan ayat. InsyaAllah. Okey, sekarang tengok pay attention. Tengok saja Ustaz apa yang Ustaz paparkan. Mana kita punya kat sini kot. Okey. Okey, kita akan tengok ayat kalau jumpa ni. Masih PDF. Here. Okey, cuba lihat ayat ni Sekejap Ustaz akan tunjukkan ayat ni. Ingat dia punya pattern tu kalau kita dah master lah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Yasin ni. Okey. Yasin ni apa?
Ini nombor berapa? Kita tengok sini. Dalam ayat ni Allah SWT berfirman. Sekarang kita tengok ayat surah Yasin. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Awalam yara. Yara ni fi'il mudhari', ya ada depan. Siapa je penuh fa'il? Al-insanu ada depan. Apakah tidak manusia, fa'il ni kita terjemahkan dulu, fa'il. Manusia melihat bahawasanya kami telah menciptakannya min nutfah, daripada setetes air yang hina, min nutfah. Tiba-tiba fa'idha huwa, dia si manusia ni, al-insan ni, menjadi khasimum, fa'ilun, penentang yang sangat jelas. Jadi ada kisah kat sini, ada seorang yang menentang Allah akan hidupkan balik manusia tu, dia tak percaya. Dia bahkan mempersendakan, mempermainkan Rasulullah SAW. Ini cerita sebenarnya, kita tak sambung dah. Jadi Allah turunkan ayat wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan qala mai, siapakah yang mana? Dia tanyalah orang yang derhaka ni kan. Dia kata siapa yang yuhyi? Yuhyi. Nampak tak yang menghidupkan? Siapa yang mendapatkan al-idhamah? Ya ini tulang belang. Wahia, sedangkan tulang-tulang itu dalam keadaan hancur dulu. Jadi orang ni kata apa? Dia katakan apa? Siapa nak hidupkan kami? Betul ke? Kami akan hidup balik lepas dah jadi tulang-tulang ni. Dia mempermainkan. Katakanlah Muhammad, yuhyi hal, ada ya ni, dia yang menghidupkan, kemudian ansya'aha, dia juga akan menciptakannya kembali awwala marrah, sebagaimana awal-awal diciptakan, wa huwa, dan dialah bikulli khalqin alim, mengetahui segala makhluk. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Iaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Kemudian ayat yang seterusnya gini. Jadi ni sambungannya. Awalaysa alladzi, jadi meminta kita berfikir. Awalaysa alladzi, apakah tidak alladzi khalaqa, dia menciptakan langit dan bumi, biqadirin, dengan kekuasaannya itu, dia yakhluqa, ini ayakhluqa, dia menciptakan, ada ya, dia menciptakan seperti mana mereka itu, bala wa huwa al-khallaqul alim. Jadi apa nampak khallaq, kenapa gunakan al-khallaq kat sini? Saya tanya kenapa kat sini tak gunakan al-khaliq? Kenapa tak gunakan yakhluqu? Kerana ayat sebelum menceritakan tentang penentangan manusia. Manusia menentang dengan sekeras-kerasnya. Jangan nak tipulah Muhammad, dia kata dengan Rasulullah SAW. Apakah tulang-tulang ni yang aku dah hancurkan ni campak ke depan Rasulullah SAW? Tuhan kau akan menghidupkan ni balik? Ada penentangan. Cerita sebelum penentangan. Dan Allah meminta untuk manusia berfikir. Daripada kejadiannya. Kemudian Allah lengkapkan ayat ni. Kamu lupakah? Bala. Bahkan, huwa, dia ini Allah, al-khallaqul alim. Maha pencipta lagi tu. Masya Allah. Faham tak? Kalau faham tulis faham. Dan ada tak perbezaan kenapa kita nanti nak master mudah-mudahan penggunaan isim yang berbagai pattern tu. Saya nak tahu. Okey. Nak belajar ke tak nak ni? Jadi kita bukan nak tahu Ustaz terangkan. Kita nak ada kemahiran. Kemahiran ni kita yang nak bina. Jadi kemahiran ni kita nak kena istiqamah. Kita nak ada masa 90% tu. 90% tu masa kita kena berlatih. Kita doa lah pada Allah. Dan memang kita kata saya busy Ustaz, saya nak bisnes, buka tu, buka ni, saya nak macam-macam kan. Tapi macam mana busy anda pun, anda businessman ke, anda nak masuk dalam perniagaan ke, anda nak masuk property ke, anda ni cikgu sekolah yang berjawatan tinggi ke, anda ni siapa pun, tapi masa kalau Allah berkati, semua boleh. Masa kalau Allah berkati, semua boleh.
Masya Allah. Okay. Baik. Mereka yang masuk lewat, yang tertinggal sesi preview 3 ni, nanti kena rewind balik, tengok balik sesi preview 3. Anda tertinggal, ada berapa orang masuk, ada nama-nama yang baru masuk ni, join ni, mungkin anda ada urusan. Kalau anda dengar ni, anda tertinggal satu very important. Dengar preview 3 ni. Jadi Ustaz nasihatkan semua yang ikuti ni, yang dah register masuk Mastery QLM ni, tolong kena tengok preview 1, 2, 3. Yang ni je 3. Yang siri Ramadan tu tak tengok betapa, pasal ni dah diringkaskan. InsyaAllah. Okay. Baik. Sekarang kita lihat pada yakzibun. Kita tengok sekali lagi masa. Ma farqun baina, tak masuk bahasa apa perbezaan? Mari kita tengok dulu. Tengok yang Ustaz catatkan dulu. Apa perbezaan yakzibun? Ini kita dah belajar preview yang lalu kan. Okey. Sekarang yakzibun dengan yukadzibun. Okey, mari kita buat. Ustaz buatkan pelan-pelan. Okey. Pertama tembak fa'il, waw nun. Siapa ni? Mereka. Tapi ini 3 huruf. 3 huruf. Kadziba. Ini kadzaba, kadziba. Ini ada kaf, zal dengan ba, 4 huruf. Okey. Jadi mungkin tengok. Pay attention here. Pay attention here. Tengok sini jangan tengok lain Okey. Okey. Kalau kita tengok kat sini, semalam kita ceritakan kalau ini apa? Ini maksudnya dia maksud ni apa? Kita kecilkan sikit. Okey. Apa terjemahan semalam ni? Yakzibun. Menipu. Setuju tak? Maaf. Atas lah. Atas. Bawah pula. Yang atas ni, yakzibun ni menipu. Okey, yang bawah apa yang bawah? Siapa masih ingat lagi? Menipu. Manakala yang ni pandai mendustakan. Mendusta. Apa kita tulis pelan-pelan. Mendustakan. Ini menipu tapi mendustakan sesuatu yang okey. Jadi mana yang lebih kuat? Menipu ke atau mendustakan? Mana yang lebih kuat? Jadi kalau yang lebih kuat mendustakan lah. Kalau yakzibuna, bismillah. Yakzibuna is fi'il. Jadi mereka menipu. Kalau yukadzibuna, Pak huruf, kaf, zal, ba, mereka mendustakan. Ini fi'il. Kalau ini menjadi isim 3 huruf, 3 huruf ni dia punya tanda dia adalah alif kat sini. Kalau 3 huruf. Baik, Ustaz tak nak sebut dia punya istilah-istilah tu nanti dulu. Jadi kadzibin, orang-orang yang menipu. Jadi ni orang-orang yang menipu. Memang ciri-ciri dia lah. Ciri-ciri dia memang orang-orang yang ahli lah. Orang-orang yang menipu. Kadzibin. Kenapa dia alif? Kat sini kan kita ada Fatihah kan, pasal ada 3 huruf. 3H. 3 huruf. Okey. Kalau 4 huruf lebih, yang asalnya 4 huruf. Okey. Jadi mukadzibin. Jadi pernah kita nampak mukadzibin. Oh, Masya Allah. Jadi ini adalah orang yang apa? Mendustakan. Lebih kuat lagi. Mendustakan. So, nothing to worry. Pasal ni preview je. Can see the difference between this. Tengok yang lain, jangan tengok lain. Ustaz tanya, ada tak nampak perbezaan isim yang ini dengan isim yang ini? Ini isim, ini pun isim. Tapi makin keras lagi, makin penambahan, maka dia punya isim tu ada huruf mim depan.
Kalau dia 3 huruf, yang ni. Okey. Faham Kadhibun. Okey. Tinggalkan yang ni. Okey. Tinggalkan yang ni. Mari kita tengok. So ini yang menipu, yang mendustakan. Sama juga menipu, mendustakan. Ini mendustakan. Okey. Baik. Pernah ada tak kita punya fokus nanti? Kita punya fokus mana Ustaz nak buka ini, Allahumma salli ala Muhammad. Kita punya ada tunjukkan tak yang kita kena go through 10 kosakata? 10 kosakata mana? Mana kosakata? Ada tak 10 kosakata yang katakan kita ulang-ulang 10 kosakata? Dia punya pattern, dia punya apa? Dia punya Allahumma salli ala Muhammad. Dia punya nota kosakata ada tak Ustaz kasih? Okay, tak apa, kita buka dia punya ni yang dalam grup lah. Yang dalam grup. Okay, let's watch this. Okay. Ini ada tak? Okay. Ini kan qala, kana, amana, alima. Jadi kita tengok kat sini nanti kita akan belajar 3 huruf. 3 huruf, ni berapa huruf? Mana 4 huruf. Sebab tu nanti kalau kata qala, yang isimnya qailun. Kalau amana, tak apa, nanti Ustaz tunjukkan. Ini jangan risau. Tapi kosakata ni kita akan gunakan ni. Baik. Alhamdulillah. Sebab tu nanti kita akan lihat nota pertama sekali yang kita dah siapkan, Ustaz nak tunjukkan. Nota yang pertama sekali, insya-Allah pada minggu depan adalah lafaz apa ni? Kita tengok lafaz apa yang kita gunakan ni. Lafaz qala. Ada tak ni? Bukan ni. Bukan. Okey, kita punya lafaz yang tadi Ustaz tunjukkan adalah qala. Kita akan mulakan qalu. Nanti as you go along, okay, ni kan Sister Rabia dah siapkan There you are. Kita akan cantik-cantikkan ni. Mari kita tengok test ni. Tolong jangan risau. Pay attention over here saja. Khalaqa, menurunkan. Okey, jangan tengok lain. Ini bukan belajar. Ini preview you. Preview ini yang awak akan belajar sepanjang berapa bulan ni. So not malam ni kita absorb semua. Tapi kalau awak dah tahu konsep dia, then you work on that, you understand how you going to work on that, it's just week by week dengan academy lesson weekly, dengan mastery punya pelatihan, dengan surah Al-Imran, dengan soal jawab yang boleh ada masa kan. Jadi dia akan mudahkan. Baik, perhatikan. Kalau yakhluqu yang kita dah cover lah, yakhluqu fi'il. Okey. Yunzilu fi'il. Okay, fi'il. So kalau you nampak kat sini, ini semua fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Okey. Okey. Kita terima kasih pada Sister Rabia kita bantu. Lepas tu Ustaz nak hantar pada Sister Halimah. Dia cantik-cantikkan mind map. Pasti ada color lagi. Okey, ni dalam proses. Jangan risau. Okey. Yakhluqu yunzilu. Baru kita tahu nanti yunzilu tu kenapa bukan ya. Ni ya ni yang kita belajar. Ya dengan UI. Apa perbezaannya kita akan tahu nanti. Ini sekarang. Kerana apabila semua yang ya kita belajar tu, yang zilu ya drusu adalah kerana 3 huruf. 1, 2, 3. 3 huruf. 3H. Kenapa jadi yunzilu? Yang dia buat pada orang lain? Pasal dia 4 huruf. Baru rahsia tu terbuka kan? Jadi kalau yakhluqu ni dia menciptakan. Tapi kalau nak jadikan isim yang menciptakan baru nampak dia punya khaliq kat sini. Al-khaliqul. Dia dah berubah dengan alif. Yang me. So this is pattern yang me. Ini kategori yang me. Yang menciptakan.
So kolom kat sini semua nak. Okey, kalau 3 huruf ada alif. Alif. Ni 3 huruf. Ni 3 huruf. 4 ni dia kafir 3 huruf. Alim 3 huruf. 3 huruf. Op. Ini ada mim kan? Lebih 3 huruf. Ada berapa huruf? Mari tengok. 1, 2, 3, 4. Sebab tu dia punya jadi mukmin. Kan? Ini isim fa'il yang Oops. Istilah saja. Yang atau yang sesuaikan pada terjemahan lah. Orang-orang ke dia ke yang Jadi kalau kita pelajari sini munzil. Isim kan ada mim. Munzil. Jadi ini bentuk isim. Kita belajar isim munzil. Yang menurunkan. Yang menurunkan. Sama juga. Jadi kita nampak kenapa sekadar preview belum go through. Apabila kita go through nanti balik tu kita punya mind map dalam mastery. Kita ada mastery punya mind map kan. Okay, kita go through mind map mastery dalam isim. Cuba perhatikan. Tengok ini dulu. Naik bawah. Ada tak mursilin, mursal. Mursalun. Mursilin yang apa? Yang mengutuskan, yang diutuskan. Innaka laminal mursalin, mursalun boleh. Jadi mari kita tanda isim-isim. Ada mim. Kenapa ada mim depan? Kerana dia 4 huruf. Ini ada ya ada depan kan? Bukan ya sil ke you kan? Pasal ini asalnya 4 huruf. Settle lah alhamdulillah. Sebab tu dia mim tarik semua kan. Mursil wama nursila wama nursil. Okey, lanjut. Kenapa sini pula yattaqun ittaqa, nanti kita akan coverkan muttaqun. Yunzarun. Okeylah ustaz rasa yu'minun amana yu'minun. Okeylah, tak panjang-panjang lah. Tapi ni lebih kita punya mind map. Kita punya mind map, masya-Allah. Okey? Agak-agak faham ke tidak konsep saja pada malam ni? Okey, nak tanya, faham konsep tu, faham tak? Macam dah terbuka sikit kan? Macam rupa-rupanya kenapa dia munzilin, munzalun, mursalin kena khaliq, kena mati. Dia kait dia isim. Kenapa dia gini? Jadi ini semua konsep, ini semua preview. Tapi kalau anda dah masuk program ni, anda kena masuk Zoom. Ustaz nasihatkan, kerana Ustaz nak tengok semua peserta-peserta, ada kalau 150 peserta, 150 peserta ni yang memang syaratnya ikut program QLMU. Kalau bukan program QLMU, ada orang luar, Ustaz minta maaf dulu, kena masuk program QLMU insya-Allah. Okey. Jadi dah masuk program ni kena doa, kena istighfar, kena sabar, kena buat pelatihan semampu yang boleh. Walaupun sibuk kita doa semampu boleh. Anda dah dapat pelajaran pertama, kita tak nak masuk dalam-dalam dulu. Kita slow and steady pada first one dulu. Qala, kana semua, okey. Baru pelatihan. Jadi ini bukan program saya tahu, tapi program saya nak mahir. Dengar saja, baca saja, automatik dapat. So nak sampaikan tahap tu, tak ada jalan lain. Anda kena belajar, anda kena learn lah, 5 perkara kan. Learn tu kita akan kongsikan cara mencatat diusahakanmu, ada berapa penambahan. Lepas tu kita ada spot. Spot tu apa? Tengok tanda-tanda. Mu, apa maksudnya? Mu, ui. Tu ui, je kan? Kena fi'il. Nombor 3 apa? Nombor 3 adalah terjemah. Okey, tolong ingat. Ini kena ingat. Tahapan pertama, learn. Orang putih learn, to learn. Kita belajar. Lepas learn, spot. Aku nak spot. Ni. Dah spot, kita translate. Kena translate tu kita dah ni kita terjemahkan. Jadi terjemahkan kena ada kosakata, kena ada pattern. Kosakata, pattern. Ni isim, ni fi'il, ni ada berubah-ubah kan kena. Dah nombor 3, nombor 4. Nombor 4 apa? Drill. Drill ni kalau awak tak drill, awak tak boleh tertubi maksudnya. Kalau awak tak akan dapat lah. Awak tak akan dapat. Jadi anda kena drill. Drill tu 90% you, bukan saya. Ustaz kasih satu pertemuan tiap-tiap minggu malam tu pun kalau awak hadir kan.
dalam 1.5 jam, 2 jam lebih kurang dah. Itu untuk semua ada ramai-ramai kan. Lepas tu anda punya drill 90% is you at home. Kalau awak tak buat benda ni, awak tak dapat lah. Kan? So drill again, cari. So start. Ustaz ni apa Ustaz? Boleh tanya. Okay? Nombor 5 baru insya-Allah mahir, master. Okey. Ulang balik. LSTDM ni Tentera Diraja Malaysia. Isnin kata Lembaga Sosial Tentera Diraja Malaysia. Isnin. LSTDM bukan Lembaga Sosial Tentera Diraja Malaysia. Learn, S sport, T is to translate, D is drill, M is to master. InsyaAllah. Cukup sampai di sini. Habislah preview kita. Asalnya 2 preview, tapi dia jadi 3 preview untuk memanfaatkan anda semua. Program ni pun program yang tak berbayar. Tidak berbayar. Anda bayar mana yang mampu sekadar untuk menunjukkan komitmen anda. Anda bayar sekadar ikhlas, tapi ikhlas tu walaupun apa angkanya, pihak admin terima, tapi anda beramanah, saya sedang nak belajar. Hargai ilmu. Setiap 6 minggu, pay as you wish lagi. Baik, akhir kalam, kita dapat berita tentang apa kan? Tentang korban yang tak ada kat Singapura. Tak dapat lekong sopan, dia Ustaz nak maklumkan, Ustaz minta inilah. Kalau kita dapat sokong At-Tartil, alhamdulillah kita dah confirm insya-Allah akan teruskan ini program korban. Korban kita akan dianjurkan tahun lepas Ustaz ke sana sendiri, ke Batam sini. Ini Ustaz Ustaz yang uruskan, Ustaz yang sembelihkan kambing. Jadi kambing pada tahun ni insya-Allah semua di Batam, tak ada di Myanmar. Cuma lembu saja di Myanmar. Kampung Islam Irrawaddy di Myanmar. Okay. Urusan korban lembu di Myanmar, tapi korban insya-Allah kalau diizinkan Ustaz akan ke sana bersama dengan Dr. Saifuddin, guru Ustaz yang pengasas madrasah apa? Tahfizul Quran Al-Amin Batam. Piayu lah. Ini kita tahun lepas kita buat, cantiklah, dia memang khususkan lot untuk sembelih khas untuk At-Tartil. Ini khas untuk At-Tartil ni. Dia buatkan banner, memang lubang ni untuk khas untuk At-Tartil. Jadi Ustaz ada pembantu dan Ustaz uruskan semua. Jadi insya-Allah kalau dapat ke sana lah, kalau tak ada halangan daripada pihak dua pemerintah, insya-Allah sihat kita akan ke sana, Ustaz sendiri akan ke sana. Kemudian kita ambil kambing saja di Batam saja. Kalau nak lembu di Myanmar. So nanti insya-Allah admin akan postkan ni semua kepada anda semua, insya-Allah. Semoga bermanfaat. Okey, cukup sampai di sini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Yang baik dan indah datang daripada Allah Subhanahu taala. Segala kekurangan daripada diri Ustaz sendiri. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bagi mereka besok Ustaz akan live-kan kelas pertama Talaqi Quran Bersanad. Talaqi Al-Quran Bersanad, ada beberapa pelajar ikuti program Talaqi Quran Bersanad. Di situ kita akan kupaskan bahasa Quran, kita akan kupaskan tadabbur sekali, student baca, dan insya-Allah esok akan live di Facebook yang ni, QLMI jam 10 pagi. Siapa yang nak bergabung ikut pada sistem live, siapa nak bersama-sama nak talaqi maklumkan admin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.